mana lagi afdal? Datang semayang berjemaah di masjid dengan saf renggang, ataupun tak datang langsung berjemaah ke masjid? Mana lebih afdal? Kita bercakap tentang sunnah saf rapat, kita lupa bahawa datang masjid juga adalah sunnah Nabi yang besar. Orang yang tak datang, dia dah buang dua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan ahli-ahli jawatankuasa sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pencinta dan perindu masjid, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kehadrat ilahi, kita dapat lagi bertemu di dalam tazkirah secara bersemuka. Setelah sekian lama kita diminta untuk menyampaikan ilmu ini hanya menerusi secara atas talian sahaja. Syukur kehadrat ilahi, dapatlah kita mengadakan majlis pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada perangai manusia adalah dia sangat suka beri alasan dan suka membantah-bantah. Itu perangai manusia. Allah sendiri sebut dalam Quran, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Aku menciptakan manusia dari air. Mana air ni air yang hina, yang kalau jual tepi jalan orang tak beli pun, tak ada harga. Tetapi menjadilah dia seorang pembantah yang sangat jelas bantahan-bantahannya. Surah An-Nahl ayat yang keempat. Sebab itu kata Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, man dhalla qaumu ba'da hudan kanu alaihi la'utul jadal. Tidaklah sesuatu kaum itu akan menjadi sesat selepas pada awalnya mereka itu baik, melainkan dia tu jenis suka berbantah, suka mempertikai, suka kelahi. Kata para ulama, hadis ini maknanya mana-mana orang yang asalnya dapat hidayah, jadi orang baik, tapi kebaikannya itu tak akan kekal kalau dia ada satu perangai suka mempertikai, membantah yang bukan-bukan.
Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an yuzhirallahu al-haqqa ala lisani duni. Aku tidak akan berdebat, berlawan cakap dengan manusia selain daripada aku harapkan supaya Allah zahirkan kebenaran atas lidah dia, bukan pada lidah aku. Ma nazartu ahadan qattu 'ala al-ghalbati. Sebab aku tidak mahu berdebat untuk mencari kemenangan, kata Imam Asy-Syafi'i. Saya bawakan permulaan pada malam ini untuk sebagai kronologi tentang isu yang kita nak bawakan, iaitu tentang mengimarahkan masjid. Seperti yang kita semua maklum, ketika seluruh masjid di negeri Pahang diarahkan tutup tepat jam 12.30 malam 18 Mac 2021 tahun lepas. Saya masih ingat semua orang masa itu buat karangan sedih dalam Facebook masing-masing. Luar biasa panjang macam drama. Masjid kita ketika itu diarahkan tutup 2 minggu, bermula 18 sampai 31 Mac tahun 2020. Maknanya kita tidak dapat melaksanakan solat Jumaat pada 20 Mac tahun 2020. Dan itulah kali pertama kita di Masjid Negeri sejak berdirinya Masjid Negeri tahun 1888 di Lipih. Itulah kali pertama Masjid Negeri tidak melaksanakan sembahyang Jumaat. Ratusan jemaah menghantar emoji menangis, hibur kerana julung-julung kali tak dapat sembahyang Jumaat. 23 April 2020 bersamaan 1 Ramadan, julung-julung kali juga Ramadan kosong daripada jemaah di masjid. Ribuan jemaah menangis, kongsi emoji menangis di dalam Facebook masing-masing, menghantar komen-komen dalam page Facebook Masjid Negeri menangis. 24 Mei tahun 2020 bersamaan malam 1 Syawal, sejarah mencatatkan hanya 2 orang saja pegawai kami bertakbir raya dalam Masjid Negeri, dan hanya 5 orang saja yang sembahyang raya Idul Fitri pada keesokan harinya. Ribuan orang menghantar emoji menangis sedih tak dapat sembahyang raya. 16 Mei tahun 2020 sembahyang Jumaat kembali dibenarkan di Masjid Negeri, tetapi by invitation. Tiba-tiba jemaah yang dulunya menangis bertukar menjadi sumpah seronok, berubah, dikutuklah macam-macam. 24 Mei sampai 7 Jun 2021 kita diperintahkan PKPD. Hanya 50 orang dibenarkan untuk sembahyang Jumaat, 12 orang saja dibenarkan untuk sembahyang fardu. Ratusan jemaah sumpah seronok kerana kata mereka masjid terlampau tunduk kepada kehendak WHO, kata mereka. 9 dan 16 Julai tahun 2021 solat Jumaat dibuat semula secara tertutup, secara by invitation, kerana kita terlibat dalam PKPD bersasar. Ratusan jemaah mengecam. Dia kata masjid penakut, lebih takut kuman berbanding takut kepada Allah. 18 Julai sehingga 31 Julai 2021 PKPD dilaksanakan lagi di 13 lokaliti di daerah Kuantan. Masjid Negeri tidak terlibat, tapi kami terkepung. Jemaah mengecam, ada yang menyindir. Lepas ni kami kalau nak pergi semayang pakai kasut jogging lagi senang, sebab kerajaan benarkan bersenam, tak benar pergi masjid. Kalau pakai kasut jogging boleh tak masuk masjid. Menyindir sampai begitu. 31 Julai tahun 2021 Masjid Negeri dibenarkan untuk membuka solat jemaah secara walk-in terus saja. 16 Ogos 2021 Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang keluarkan ketetapan tidak ada polisi medical apartheid di negeri Pahang.
Tidak ada pembezaan antara yang vaksin maupun yang tidak vaksin. Ketika itu kami menyangka jemaah akan bergembira, tetapi tidak. Ada juga jemaah yang berfikir thinking out of brain, bukan thinking out of box, thinking out of brain. Mereka mengatakan ini sebenarnya cara halus dia nak memaksa kita mengambil vaksin. Kerana apabila orang yang tidak cukup vaksin masuk dalam masjid, khutbah Jumaat akan pesan tentang vaksin, jadi mereka akan mempengaruhi jemaah yang belum vaksin. Sampai begitu cara setengah daripada kita berfikir. 22 September tahun 2021, SOP rasmi dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Secara rasmi tidak ada halangan, sama ada golongan pro-choice nak datang ke masjid, dan jumlah masjid pula jemaahnya mengikut kapasiti. Dan kebanyakan daripada kita menyangka jemaah akan datanglah meramaikan masjid. Namun malam ini, genap 2 minggu SOP ini dilaksanakan, kehadirannya saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan boleh nilai sendiri. Mana dia hak sumpah seranah menangis-nangis ni dulu, hak entang kita siang malam mengatakan ini Dajjal lah, Freemason dan bagainya lagi. Namun Alhamdulillah, kita tidak mengatakan kehadirannya terlalu teruk, tidak. Ada peningkatan yang signifikan. Kita Masjid Negeri, kita simpan data. Tiap-tiap bulan kita akan catatkan kehadiran tuan-tuan puan-puan ke masjid. Data kita untuk bulan 9 tahun 2021, minggu pertama, bermula daripada 4 sampai 10 hari bulan, seminggu kita dapat kumpul 3,480 jemaah. Minggu kedua bermula 11 sampai 17 September, merosot 3,173 jemaah datang semayang. Minggu ketiga 18 sampai 24 September naik semula 3,696 jemaah seminggu. Minggu keempat 25 sampai 30 September naik lagi 3,874 jemaah datang solat. Tetapi walaupun angka ini begitu menyeronokkan, barang perlu diingat, ini kalau kita kira dengan Jumaat. Solat Jumaat tak kempen pun orang datang, ketuk pintu gegar, semayang sampai atas padang pun sanggup. Mana kalau kita tolak semayang Jumaat, minggu pertama bulan 9 jemaah kita hanyalah 1,480 orang. Minggu yang kedua 1,539 orang. Minggu ketiga 1,851. Dan minggu baru-baru ni 1,974. Maknanya kurang daripada 2,000 orang seminggu, bukan sehari, seminggu yang datang semayang. Ada pertambahan, itu kita tidak menafikan. Maknanya pertambahan daripada minggu pertama ke minggu keempat, pertambahan dalam 10.17%. Itu ada pertambahan. Terima kasih kita ucapkan, Alhamdulillah, syukur. Tetapi yang kita kesalkan, bila kita buat culaan, kita buat analisa, kenapa jemaah masih belum mahu ke masjid? Walaupun masjid sekarang ini khusus di negeri Pahang, kita tak cakap untuk negeri-negeri lain yang masih agak ketat lagi kemasukan ke masjid. Di negeri Pahang, bukan masjid negeri sajalah, seluruh masjid-masjid yang lain, kita ada 2,000 lebih masjid dan surau di negeri Pahang. Mengapakah jumlah jemaah masih lagi tidak memberangsangkan? Antara yang kita terima jawapan daripada jemaah ini adalah mereka merasakan malas semayang di masjid sekarang ini sebab rasa kurang berkat. Semayang di masjid ni kurang barakah. Bila tanya tang mana hak kurang barakahnya, kata mereka banyak sunnah-sunnah Nabi yang tak dapat dilaksanakan lagi di dalam masjid. Jadi kami rasakan kurang berkat. Kata orang Jawa, enggak maram, tak datang masjid sekarang ini. Kami tanya apa contoh sunnah Nabi yang tidak dapat dilaksanakan? Yang paling sering ditimbulkan adalah masalah soft renggang. Ini paling banyak. Maka ada orang dia tak datang masjid sebab malah aku semayang renggang macam tanam pokok getah, baik semayang di rumah. Ini
sering diungkapkan oleh kebanyakan daripada masyarakat kita. Tuan-tuan sekalian, dalam teknik berdebat ini kita panggil teknik moving the goalpost, mengalihkan tiang gol. Sampai bila tak boleh skor bola kalau musuh kita duk alih tiang semua? Dulu orang tutup masjid, awak jerit-jerit suruh buka. Bila dah buka, awak marah sebab ada peraturan dua dur. Bila tak ada peraturan dua dur, soh renggang, tak nak dah semayang sebab soh renggang. Takdirlah seminggu dua lagi soh rapat, dia petikan, tak nak sebab tak boleh salam lepas semayang. Sampai kiamat tak datang semayang kalau begitu. Muslimin muslimat sekalian, tapi ini perangai manusia. Ini saya kaitkan ayat di awal tadi. Ini bukan cerita jemaah kita, dah overall seluruh negeri. Kita tak campur urusan negeri lain. Ini memang perangai manusia. Suka berbantah, suka beralasan, suka bertikai. Bahkan kita kalau di rumah pun perangai itu juga. Kadang balik semayang isyak negara, isteri nak nasi, buat lauk. Katalah dia buat ayam masak kicap. Bang, main makan. Kita pun duduk, alhamdulillah sedap ayam masak kicap. Udang tak ada. Benda tak ada tu lah dia tanya. Benda yang ada dia tak pandang. Dia memang suka tanya benda tak ada. Ini sunnatullah manusia, custom made. Dia suka tanya benda tak ada. Pergi ke kedai sama juga, mesti dia tanya benda yang orang tak jual. Tak tahu, dia memang manusia perangai begitu. Singgah kedai runcit kampung pedalaman, mela kerambik mana, cik ada jual kimchi. Kimchi tanya dekat jalan kerambik mela. Bayangkanlah, kimchi. Masuk kedai lauk patin, tanya ada roti canai, benda tak ada tu lah minta. Sebab itu kita ingin jelaskan pada malam ini, tuan-tuan sekalian, masalah meluruskan saf dan merapatkan saf ni kita kena jelaskan kepada masyarakat. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahawa saf ini tak penting rapat atau tidak. Penting, kita pun akui. Kerana nas-nas yang ada sangat jelas. Sebab itu para sahabat ketika bercerita tentang perangai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata mereka, ma ra'aitu ahadan kana ashadda ta'ahudan lis-saffi min Umar. Kami tidak pernah jumpa satu orang yang begitu ambil berat tentang saf sembahyang melebihi daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat, idza kana yastaqbil qiblata hatta idza qulna qad kabbara iltafat fa nadhara ila al-manakib wal aqdam. Kata mereka, kalau kami semua dah berbaris nak menghadap, nak semayang menghadap kiblat, sebelum kami angkat takbir, maka Umar Al-Khattab yang jadi imam, dia akan pusing dulu belakang. Dia akan perhatikan satu persatu bahu kami, al-manakib wal aqdam, kaki-kaki kami dia pastikan rapat dan juga lurus. Wa in kana yab'atsu rijalan yatruduna an-nasa hatta yulhiquhum bis-sufufi. Sehingga kan kadang-kadang dia suruh satu orang pembantu dia tolong tegakkan barisan, betulkan mana yang bengkok, dan dia akan lekatkan kaki jemaah dengan jemaah yang lain mana rapat. Supaya kita buat sebelum Covid dulu. Kita tidak nafikan kepentingan rapat saf. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin membicarakan ada 15 hadis dalam bab keutamaan saf pertama dan perintah menyempurnakan saf pertama, meluruskan saf dan merapatkan saf. Ada 8 hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, dan dimulakan dengan satu hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhlifat qulubukum. Kata Ibn Mas'ud, baginda Nabi biasa dia akan pegang bahu-bahu kami ketika nak semayang, dibetulkan, dan Nabi akan bersabda, istawu, kata Nabi, luruskan saf, jangan kamu renggang-renggang, nescaya hati kamu akan renggang sesama kamu.
liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bila Nabi sambung lagi, kata Ibn Abbas, hendaklah orang-orang dewasa duduk depan, orang-orang berakal duduk depan, mana orang cerdik. Kemudian belakang mereka barulah orang kurang sikit, kata Nabi. Ini peraturan soft, daripada orang besar sampai budak-budak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita tak ada masalah kalau ada orang bertanya, soft ni mustahab? Ya, sangat mustahab. Bahkan dalam hadis kita bahkan disuruh untuk ilzaq. Apa makna ilzaq? Ilzaq di dalam soft. Dalam satu riwayat disebutkan, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi 'ala an-nasi faqal aqimu sufufakum thalathan wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kata para sahabat, Nabi menghadap pada manusia yang nak semayang, kata Nabi, aqimu sufufakum, tegakkan saf-saf kamu. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Demi Allah, dirikanlah saf atau Allah akan selisihkan hati kamu. Qal fara'aitu rajula yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa rukbatahu bi rukbatihi wa mankibahu bi mankibihi. Maka kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang meriwayatkan kisah ini, kata dia, ketika itulah saya melihat beberapa orang sahabat menampalkan kaki, itu disebut ilzaq, merapatkan kaki dia dengan kaki orang di sebelahnya, merapatkan bahu dengan bahu orang di sebelahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dalam saf kita disuruh ada ilzaq dan muhazah. Apa makna ilzaq? Tampal, lekatkan kaki kita ke kaki orang sebelah, dan muhazah, kena selari. Sebagaimana kata Ibn Rajab Al-Hambali, hadithu Anasin hadha yadullu ala an taswiyatus sufufi muhadhatul manakibi wal aqdam. Maka hadis daripada Anas ini menunjukkan tentang menegak dan meluruskan saf, iaitu dengan melekatkan bahu dan tapak kaki. Tidak ada keraguan. Sebab itu menurut jumhur ulama, meluruskan dan merapatkan saf adalah sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm dan Asy-Syaukani pula berpendapat ianya adalah wajib. Itu ada khilaf ulama. Artinya kita tidak ada pertikaian tentang kepentingan. Mana kalau ada ustaz kata tak apa, duk renggang, jangan begitu. Dalilnya ada menyuruh kita rapat. Walau bagaimanapun, kita ingin menjelaskan, pelaksanaan semayang renggang kita sekarang ini dilakukan atas beberapa pertimbangan. Ada beberapa keterpaksaan. Ini kita kena jelaskan, khusus pada kelompok yang tak nak datang masjid atas alasan sok renggang, malas, tak ada berkat, kata mereka. Kita nak jelaskan. Pertama, pertimbangan yang dilaksanakan sekarang ini adalah atas nasihat kumpulan pakar. Siapakah mereka? Para doktor. Mungkin ada yang mencubit, layan sangat ke doktor. Ini silap. Para ulama salafus salih sangat menghormati keputusan doktor. Dan ini ada direkodkan dalam banyak kitab-kitab. Sebagai contoh, Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat hormat kepada profession dan autoriti doktor. Dan dia sendiri akan selaraskan hasil kajian perubatan doktor dalam rangkuman fatwa-fatwa dia. Dia nak buat fatwa, dia akan tengok juga kepada pandangan autoriti doktor ketika menyusun hukum hakam. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri menjelaskan pentingnya ilmu kedoktoran, sehingga dia mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram anbalu min at-tibbi. Saya tidak tahu ada ilmu yang lebih baik selepas ilmu halal dan haram yang lebih berharga melainkan ilmu kedoktoran, kata Imam Syafi'i. Ulama sangat hormat kepada ilmu dan pendapat pakar perubatan. Sebab itu Imam Syafi'i juga menekankan bahawa di antara ilmu duniawi
ilmu kedoktoran lah salah satu ilmu yang paling penting sekali berbanding mana-mana ilmu duniawi. Kata Imam Asy-Syafi'i, innamal ilmu ilmani. Ilmu ni kata Imam Syafi'i ada dua jenis, ilmu din wa ilmu dunia. Satu ilmu agama, satu ilmu duniawi. Fal ilmu alladhi lidin huwa al-fiqh. Ilmu yang dikatakan ilmu agama adalah fiqh, dan fiqh terbesar adalah akidah, dipanggil fiqh akbar. Kalau fiqh asghar, fiqh ibadah, muamalah dan sebagainya. Dan wal ilmu alladhi lidunya huwa at-tib. Dan ilmu dunia first class sekali kata Imam Asy-Syafi'i adalah ilmu kedoktoran. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i pernah membuat satu ungkapan, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yumbiuka an amri badanika. Kata Imam Syafi'i, jangan kau pindah ke sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah daerah yang mana di negeri itu tidak ada ulama yang boleh memberikan penyelesaian terhadap masalah agama. Jangan duduk negeri itu. Dan yang kedua kata Imam Syafi'i, jangan mau duduk satu negeri yang tidak ada doktor yang boleh memberitahu kepada kamu tentang kesihatan badan kamu, kata Imam Syafi'i. Ini kita boleh rujuk kata-kata beliau dalam kitab Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Artinya para ulama salafus salih juga menghormati pandangan para doktor. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi pun respect dengan doktor. Nabi pun hormat kepada pandangan tabib ataupun doktor. Sebab itu sejarah mencatatkan Nabi pernah menyarankan kepada sahabat yang sakit agak teruk supaya bertemu dengan seorang tabib, seorang doktor Arab bernama Al-Harith bin Qaladah. Harith bin Qaladah ni dia doktor perubatan. Dia hidup zaman Nabi dan dia pernah belajar sampai ke Yaman, sampai ke Parsi. Sebab itu dalam satu riwayat daripada Sa'ad, dia cerita, aku pernah jatuh sakit, maridtu mardan, aku pernah sekali jatuh sakit. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa wada'a yadahu baina thadbayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Pernah sekali aku rasa tak sedap badan, rasa nafas laju, rasa tak sedap dada. Maka aku pun berjumpa dengan Nabi, cerita masalah payah bernafas. Maka kata dia, fa wada'a yadahu baina thadbayya, maka dia letakkan tangannya di tengah-tengah dadaku sehingga aku boleh rasa sejuknya tapak tangan Nabi pada dada aku, kata Sa'ad. Lepas Nabi bertafakur, faqal, Nabi pun bersabda, innaka rajulun maf'udun, awak ni sakit jantung, awak ni ada masalah jantung ni. I'til Harith bin Qaladata akha Thaqifin fa innahu rajulun yatatabbabu. Kalau dah masalah jantung, saya cadangkan awak pergi berjumpa Al-Harith bin Qaladah. Dia duduk di perkampungan kabilah Thaqif, sebab dia tahu hal perubatan. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud. Apakah Nabi tidak boleh ruqayyah saja? Boleh. Nabi boleh je setakat baca-baca doa syifa macam-macam kita hafal, kita belajar, boleh. Tapi ada benda-benda tertentu, right man at the right job, Nabi suruh pergi berjumpa dengan doktor. Maka dalam hal ini, pakar-pakar perubatan yang memberikan pandangan mereka kepada pasukan para ulama dan cendekiawan agama di tanah air kita, bahkan di setengah tempat di dunia, mengatakan bahawa buat masa ini, inilah kedudukannya sekarang. Ini satu pertimbangan yang kita kena buat. Pertimbangan yang kedua adalah, ada orang mengatakan renggang soft ini pahala jadi kurang. Tuan-tuan sekalian, pahala ni hak prerogatif Allah. Allah boleh beri, Allah boleh tarik, Allah boleh bagi anytime to anybody. Hak prerogatif Allah. Tidak ada satu orang boleh menawar, saya pegang Quran, sepatutnya saya dapat pahala. Awak siapa? Hak prerogatif Allah.
Sebab itu tuan-tuan, tak kedelah ada orang non-Muslim duduk luar masjid, tiba rasa nak masuk Islam, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah malam ini, melintas jalan, langgar dia lori, meninggal. Masuk surga ke tak? Tuan-tuan berani nak cakap dia tak masuk surga? Habis apa amalan yang dia buat? Pahala apa yang dia ada? Kita baru bercerita tentang rapat sah, renggang sah, dia semayang pun tak pernah. Tapi boleh tak dia mendapat surga Allah? Boleh. Sebab pahala ni hak prerogatif Allah. Sebab itu kalau kita niat nak menjaga maslahah di dunia pun ada pahala. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang mencari ganjaran di dunia, aku beri, kata Allah. Dan siapa yang mencari ganjaran akhirat pun aku beri, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 145. Jadi jangan jual perkataan pahala, kerana pahala adalah hak prerogatif Allah. Tak ada orang boleh kata sah renggang tak ada pahala. Tak ada orang boleh kata, kerana hak prerogatif Allah. Apatah lagi kita kena akui, walaupun pahit terpaksa juga kita ungkapkan, kita semua dipaksa. Ni ceramah pakai topeng, tuan-tuan pakai topeng, duduk jarak-jarak, ni semua dipaksa. Kita dipaksa atau tidak? Paksa lah. Kalau tak ikut, denda. Denda itu adalah paksaan. Dan dalam Islam, orang yang dipaksa ada dosa atau tidak? Tak ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, surah Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maytata wad dama wal lahmal khinzir wa ma uhillu bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku haramkan kamu makan bangkai, makan darah, makan daging babi, makan binatang yang tidak sembelih kerana nama aku haramkan. Tetapi kata Allah, famanitturra ghaira baghin, tapi kalau kamu dipaksa dalam keadaan kamu pun tak suka, dahlah dipaksa tak suka pula, maka apakah Allah Ta'ala sebut? Fala ithma alaih, tidak berdosa. Apa masalahnya? Tak berdosa lah, dipaksa. Dan kita bukan suka sangat. Ingat tak lemah tuan-tuan? Lemah. Baca khutbah topeng, imam topeng, ceramah topeng, lemah. Tapi kita terpaksa. Maka kita nak pesan pada saudara-saudari, hujah mengatakan tak nak datang masjid kerana sah renggang, tak ada pahala, tak ikut sunnah, maka ini kita dah jawab. Datang sajalah sembahyang. Datang sajalah sembahyang. Kita berdoa kepada Allah. Ingat dalam masa terdekat, apabila dapat kita isytiharkan pandemik ni sebagai endemik sahaja, maknanya dia sebagai common cold, penyakit-penyakit sesama yang biasa, maka insya-Allah pada ketika itu kita dapat kembali seperti biasa. Cuma kita nak lemparkan satu soalan kepada orang yang masih belum bersedia nak datang ke masjid atas hujah-hujah tadi. Kita ingin bertanya, mana lagi afdal? Datang semayang berjemaah di masjid dengan saf renggang, ataupun tak datang langsung berjemaah ke masjid? Mana lebih afdal? Kita bercakap tentang sunnah saf rapat, kita lupa bahawa datang masjid juga adalah sunnah Nabi yang besar. Orang yang tak datang, dia dah buang 2 sunnah. Maka datanglah. Sebab itu beberapa poin yang perlu kita fahami. Pertama, jangan terkejut, ada setengah ulama mazhab yang menghukumkan wajib semayang jemaah. Maka kita tidak sampai ke situ, menghukumkan wajib berjemaah. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Hanafi dan juga pandangan Imam Ahmad. Dan ulama-ulama ini berpegang kepada beberapa dalil. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita,
Ada satu orang OKU, cacat penglihatan, berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku ni nak pergi masjid, tak ada orang bawa, tak ada guide, caregivers, tidak ada. Boleh tak aku minta kelonggaran pelepasan supaya tidak pergi masjid? Sebab tak ada orang nak guide, nak pandu aku bawa pergi masjid. Dia OKU penglihatan. Pada peringkat awal, kata Abu Hurairah, Nabi respon, ni bahasa kita lah, okey, boleh, no problem, okey. Tapi ketika lelaki ni nak balik, kata Abu Hurairah, Nabi panggil semula, sekejap, saya nak tanya, hal tasma'un nida'a bis salati? Minta maaf, lupa nak tanya, rumah awak dengar tak azan? Maka jawab OKU buta ni tadi, ya saya dengar ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Fa'ajib, minta maaf, awak kena datang sembahyang. Sedang taruh OKU, cacat penglihatan, masih lagi tidak ada pelepasan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ada hadis yang lebih keras menyebutkan orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah adalah terang-terang munafik. Tak ada selindung-selindung, terang-terang munafik. Hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud disebutkan, man sarrahu an yalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Siapa-siapa yang berajak nak jumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan selamat, maka hendaklah dia menjaga sembahyang berjemaah di mana saja dia mendengar azan berkumandang. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi. Sesungguhnya, kata Nabi, saya menganggap mana-mana orang yang sengaja tidak hadir sembahyang berjemaah, maka itulah orang yang munafik, yang jelas kemunafikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Ibn Mas'ud lebih keras lagi kenyataan dia, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Kata Ibn Mas'ud, kalaulah kamu sembahyang di rumah, maka percayalah kamu sedang meninggalkan petunjuk Nabi. Siapa-siapa yang meninggalkan petunjuk Nabi, confirm dia sesat, kata Ibn Mas'ud. Ini keras, cuma kita tak pegang kepada pandangan-pandangan ini. Janganlah tuan-tuan, tak pegang, alhamdulillah, tak apa, tak jangan gitu. Nak mengabarkan ada amaran keras untuk orang yang tidak sembahyang berjemaah. Cuma dalam mazhab kita adalah perbezaan-perbezaan tertentu. Tetapi bagi orang yang mengatakan saya tak nak sembahyang berjemaah kerana tidak ikut sunnah, sembahyang berjemaah itu adalah sunnah, maka jangan awak menolak satu sunnah kerana tidak dapat buat satu sunnah yang lain. Itulah kesilapan datang ke masjid. Kita menegakkan sunnah Nabi, sembahyang. Bahkan bagi orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, Nabi pernah memberikan amaran, hadis panjang daripada Abu Darda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alaihim syaitan. Mana-mana kumpulan 3 orang yang duduk di kampung, kawasan perumahan atau di mana-mana yang tidak ada sembahyang berjemaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Syaitan, hantu raya, Pontianak akan banyak dalam tempat itu. Illa qad istahwadha alaihim syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Maka kata Nabi, hendaklah kamu semua berjemaah, kata Nabi, berjemaahlah kamu, kerana serigala itu memakan ternakan yang tidak berkumpulan. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Mungkin ada bertanya, orang perempuan boleh datang sembahyang masjid? Pun tak ada masalah. Kalau ada ustaz tak bagi, kita bagi, tak ada masalah. Bahkan kata Abdullah bin Umar dalam hadis disebutkan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu halang orang perempuan untuk datang ke rumah-rumah Allah. Itu ada disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya, muslimin muslimat sekalian, maulah datang ke masjid. Cuma ialah kadang-kadang ada masjid dia ngajak orang beria tapi dia punya persiapan kurang. Jadi kita ingin mewar-warkan bahawa insya-Allah kita di pihak masjid, kita akan berusaha melipat gandakan lagi aktiviti-aktiviti kerohanian untuk nak memancing jemaah datang ke masjid.
Jadi mungkin tuan-tuan pun ada yang perasan lampu kita agak malap macam kedai snooker je gaya lampu kita. Ini dalam proses kita akan tukar baru. Seperti yang kita maklum sekarang ni ada kerja-kerja pendawaian di sekeliling masjid, dan ini adalah fasa terakhir. Mereka akan gantikan semualah mentor-mentor lampu-lampu ni. Jadi lepas ni terang lah kita. Dan ini kena sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar dulu. Sabar, kita akan gantikan yang terang menderang lepas pada ini. Dan kita pun menginsafi khusus untuk Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, sebab kita ni tengah bandar. Jadi kita memang tak dapat nak menggamit jemaah yang ramai seperti Masjid Taman Perumahan, sebab kita duduk tengah-tengah bandar, tidak ada anak qaryah yang tetap. Yang hadir ni memang warrior semua lah, memang hulu balang belakang. Memang sudi sangat dia, kita ucap terima kasih banyak. Jadi kita tak boleh nak jadi seperti orang semayang sampai ke dinding belakang, sebab kita tidak ada penempatan di sekeliling kita. Tapi insya-Allah demi kita nak berkhidmat pada jemaah, kita akan aturkan pelbagai program untuk yang bersesuaian dengan kehendak dalam SOP. Pertama, kita sedang menunggu kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Islam Pahang untuk melaksanakan semula kelas-kelas pengajian Al-Quran bersemuka. Itu dalam proses. Sebab kita sekarang kita ada pelajar yang ramai. Pelajar Quran kita, kalau kelas talaqi kita ada 312 orang. Pelajar taranum kita ada, pelajar lanjutan kita ada 109 orang. Pelajar Iqra' dan juga pertengahan kita ada 115 orang. Maknanya 536 pelajar kalau dapat kelas berjalan bersemuka, meriahlah masjid. 500 lebih dapat datang. Tapi sekarang ni masih belum dapat jawapan daripada pihak berkuasa. Itu belum masuk 140 orang pelajar kelas Tafaqquh Fiddin Sabtu Ahad. Jadi masjid ni sebenarnya kita ada pelajar, tapi tak dapat nak datang kerana faktor kekangan SOP. Anak-anak kafar kita memang tak dapat langsung lah, ingat sampai tahun depan. Kemudian kita juga masih melaksanakan ini, nak kempen datang semayang subuh. Kita buat program khatam subuh. Bagi yang dah mengikuti, kita ucap terima kasih banyak. Bagi yang belum, boleh cuba datang. Satu muka, dua muka lebih kurang begitu. Memang penat sikit diri kalau tak biasa. Dah hari-hari dia jadi okey. Kita baca tiap-tiap pagi satu makra'. Dia satu juzuk ada 8 makra'. Jadi seminggu tuan-tuan datang semayang subuh di Masjid Negeri, tuan-tuan khatam satu juzuk. Dan pagi tadi kita dah selesai makra' kelima, juzuk 20. Sikit dah tinggal. Hari esok insya-Allah kita akan masuk pada makra' yang ke-6. Makra' 7, makra' 8 khatam makra' juzuk 20. Lepas tu masuk juz 21. Maknanya jemaah kita yang konsisten, mereka boleh lah, bukan sombong takbur dah. Dia bolehlah cerita ke anak cucu, apa dulu semayang subuh khatam satu Quran. Orang dengar mungkin tak percaya, tapi 8 bulan lah datang semayang, baru dia akan khatam 30 juzuk. Kehadiran alhamdulillah, kita ucap terima kasih banyak. Pagi dapat 3 sah tu gagah sangatlah. Sebab kita satu barisan 22 orang, jadi dapat 40 orang sampai 60 orang. Memang masjid ni daripada zaman mula bina tu tak pernah pun jemaah sampai ke lampu bawah. Tuan-tuan, tak harap sangatlah sampai ke lampu tu. Kalau dapat, syukur alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak. Hari semalam pun 40 orang jemaah datang semayang subuh. Pagi tadi 48 orang. Mudah-mudahan esok ada pertambahan. Dan pertengahan Oktober nanti kita akan laksanakan satu program untuk nak mengimarahkan lagi masjid kita. Kita panggil qiraat subuh pula. Qiraat subuh ni kita akan hayati dan lalui pengalaman baru, mendengar imam membaca qiraat mutawatirah yang berbeza-beza tiap-tiap hari dalam semayang subuh. Dia akan baca ikut qiraat. Mungkin hari pertama dibaca qiraat Imam Nafi', riwayat Imam Warash. Hari esok dibaca qiraat Imam Kisai, riwayat Abu Al-Harith. Dan qiraat yang paling orang tunggu-tunggu, qiraat Imam Hamzah, riwayat Imam Khalaf. Jadi nanti kita akan war-warkan pertengahan Oktober sampai awal November. Kita rehat sekejap khatam subuh, kita buat qiraat subuh. Dan bermula Rabiul Awal nanti, mana hari Jumaat ni kita dah masuk Rabiul Awal, kita akan lancarkan kempen Road to Maulidur Rasul. Kita nak dalam bulan kita nak meraihkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan aturkan banyak program. Antaranya yang kita nak maklum, kita akan buat haflah Maulid Al-Barzanji. Mana kita panggil tutup guru hak pandai, dia baca berzanji, kitab janji, Al-Jannatu wa Na'imuha Sa'dun. Tu orang Melayu suka kitab tu.
Jadi dia akan baca, semua nak menjurus kepada mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyuruh datanglah ke masjid, bukan sekadar masjid negeri, bahkan masjid-masjid lain di seluruh tanah air kita. Apatah lagi masjid negeri lah datang, sebab masjid kita pun strategik tengah bandar. Kadang ada orang dia datang ke Kuantan hujung minggu, dia nak pergi ke Menara 188, parking penuh, dia parking masjid negeri. Tak ada lalu nyinggah sini, singgahlah 2 rakaat. Dia sanggup jalan kaki 3-4 beranak sampai ke Kuantan Art Street, ambil gambar dengan beca bagai-bagai. Parking sini, semayang jemaah. Kalau bawa anak boleh letak situ, ada tempat semayang kanak-kanak kita sediakan. Dia tempat family punya semayang. Sebab kita tak nak, ialah anak-anak tak boleh masuk sebab ada SOP-nya. Jadi mak ayah kadang pening, ayah pergi semayang, mak semayang, anak suruh security kalau satu kerja menjaga anak. Kan tak payah, tuan-tuan dalam musafir, suami isteri anak semayang je 3 beranak dalam kawasan yang kita sediakan di bawah sana. Jadi kita usaha yang terbaik untuk menyantuni jemaah. Tinggal saja jemaah datanglah semayang di masjid kita, insya-Allah. Memang banyak nak cerita, tapi ini pun dah langgar SOP, patut tak boleh lebih daripada masuknya azan isyak. Saya kira sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menghadap tangan berdoa, moga Allah memberkati segala usaha baik kita ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khassatan wa sairil biladil muslimin 'amatan as-sakha' wan nama' wal raqa' wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi wa fi hamid ya majid. ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu